Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Cikgu ucapkan kepada murid-murid 5 Ibnu Haitam. Okey, pada minggu ini sesi pembelajaran kita akan diteruskan lagi, namun bukan secara online, bukan secara Google Meet tetapi secara offline. Cikgu bekalkan kepada kamu video yang cikgu rekodkan ini dan cikgu masukkan ke dalam laman web YouTube. Okey, untuk kamu sama-sama pelajari tajuk kita pada minggu ini. Okey, baik. Untuk minggu ini kita akan masih berada dalam unit 1. Okey, masih lagi di bawah tajuk masyarakat penyayang. Okey. Tajuk dan juga standard pembelajaran kita pada minggu ini. Okey, cikgu fokus pada dua tajuk, iaitu rakan taman dan juga bank rezeki bergerak. Okey, dua tajuk pada muka surat 2 dan juga 3 buku teks kamu masing-masing. Buku teks bahasa Melayu kamu masing-masing, muka surat 2 dan juga 3. Okey, baik, untuk rakan taman, standard pembelajaran 1.1.1 iaitu mendengar, mengecam sebutan dan menyebut semula ujaran yang terdapat dalam situasi formal. Manakala untuk bank rezeki bergerak, standard pembelajaran 2.1.1 membaca dan memahami maklumat tersurat dan tersirat untuk memberikan respon. Baik. Okey, ini adalah objektif pembelajaran kamu. Pembelajaran kita pada hari ini iaitu untuk tajuk rakan taman. Okey, pada akhir pengajaran dan pembelajaran di rumah, murid akan dapat mendengar, mengecam maklumat dan menyebut sekurang-kurangnya satu ujaran daripada 3 ujaran yang diminta. Okey, manakala untuk bank rezeki bergerak pada akhir pengajaran dan pembelajaran di rumah, murid dapat memberikan 2 respons daripada 5 maklumat tersurat dan tersirat dengan betul. Okay. Cikgu harap objektif pembelajaran kita pada hari ini dapat kita capai bersama-sama. Baik. Untuk aktiviti 1 di bawah tajuk rakan taman. Di bawah tajuk yang pertama iaitu rakan taman. Okey. Kita akan cuba lihat bersama-sama. Okey, cikgu akan membacakan petikan ini. Okey, kemudian kamu akan mendengar dan juga sama-sama mengikut apa yang cikgu bacakan. Okey. Baik, kita mulakan. Baik. Encik Nazri, bapa Afifi sedang menghadiri mesyuarat penubuhan rakan Taman Seri Damai. Penubuhan rakan taman adalah untuk mengeratkan jalinan kerjasama dalam kalangan penduduk. Pelbagai aktiviti kemasyarakatan akan kita laksanakan seperti program Bank Rezeki Bergerak dan projek Alam Hijau. Aktiviti ini bagi meningkatkan kemajuan penduduk di Taman Seri Damai. Adakah semua anggota bersetuju dengan penubuhan rakan taman ini? Ya, kami bersetuju. Saya akan memuatnai iklan pendek penubuhan rakan taman dalam laman Facebook Taman Seri Damai. Baik. Okey, kalau kamu tengok pada situasi 1 ini ialah satu mesyuarat. Okey, mesyuarat ini dinamakan mesyuarat penubuhan rakan Taman Seri Damai. Okey, baik, untuk situasi 1 ini kita panggil sebagai situasi formal. Okey. Kenapa situasi formal? Kerana mesyuarat. Okey, mesyuarat itu adalah sejenis situasi formal. Okey, baik. Kita tengok situasi yang seterusnya iaitu situasi 2. Baik. Okey, cikgu bacakan untuk kamu. Jawatan Kuasa Taman Seri Damai akan menubuhkan rakan taman untuk mengeratkan hubungan masyarakat taman. Aktiviti yang akan dilaksanakan seperti program Bank Rezeki Bergerak dan projek Alam Hijau. Dinesh, minta sebutkan tujuan penubuhan rakan taman semula. Baik. Okey, untuk situasi 2 ni, kita panggil dia sebagai situasi tidak formal. Okey, mengapa situasi tidak formal? Okey, situasi tidak formal ini ialah situasi biasa, okey, di mana perbualan boleh berlaku di mana-mana. Okey.
Okey, contohnya, okey, kalau kamu berada di sekolah, perbualan ataupun situasi tidak formal kerap berlaku lah. Okey, contohnya kamu berbual dengan kawan kamu di dalam kelas, okey, di perpustakaan, di makmal komputer, kantin, kedai buku, bilik sains, bilik RBT dan sebagainya. Okey, kesemua yang cikgu sebut tadi itu dipanggil sebagai situasi tidak formal. Okey, baik. Okey, itu situasi yang kedua. Kita sudah pun selesai membacakan situasi satu dan juga situasi dua. Okey, seterusnya untuk aktiviti yang kedua, cikgu mahu kamu mengujarkan sendiri. Mengujarkan sendiri dialog tersebut, dialog ini, situasi satu dan situasi dua ini dengan betul. Okey, kamu ujarkan semula dialog dalam situasi satu dan juga dalam situasi dua ini dengan betul. Okey. Baik. Untuk aktiviti tiga, okey, kita akan memberikan, cikgu nak kamu memberikan respon terhadap perbualan antara mereka bertiga ini dalam situasi yang kedua. Okey. Kalau kamu perhatikan di sini ada satu tanda perbualan yang belum diselesaikan ataupun belum dijawab oleh lelaki di dalam gambar ini. Okey, iaitu teenage ni kan. Okey, cikgu bacakan kembali. Baik. Jawatan kuasa Taman Seri Damai akan menubuhkan rakan taman untuk mengeratkan hubungan masyarakat taman. Okay, aktiviti yang akan dilaksanakan seperti program Bank Rezeki Bergerak dan program Alam Hijau. Dinesh minta sebutkan tujuan penubuhan rakan taman semula. Okey, baik. Lelaki berbangsa Melayu, lelaki berbangsa India dan juga lelaki berbangsa Cina ni. Okey, lelaki yang berbahasa Cina ni meminta Dinesh untuk menyebutkan apakah tujuan penubuhan rakan taman semula. Okey, kalau kamu perhatikan dalam situasi dua ni, lelaki yang berbaju biru ni ada menyebut, okey, jawatan kuasa Taman Seri Damai akan menubuhkan rakan taman untuk mengeratkan hubungan masyarakat taman. Okey, jadi kita dapat tengok di sini, lelaki ni ada sebut, inilah dia tujuan. Tujuan dia ialah mengeratkan hubungan masyarakat taman. Okey, jadi kamu boleh jawab. Okey, kalau diberi soalan, kamu boleh jawab. Okey, bagaimana kamu nak jawab? Okey, kamu mulakan dengan perkataan tujuan. Sehinggalah rakan taman semula. Okey, kamu boleh jawab, tujuan penubuhan rakan taman semula adalah untuk mengeratkan hubungan masyarakat taman. Okey. Baik, cikgu ulang sekali lagi. Tujuan penubuhan rakan taman semula adalah untuk mengeratkan hubungan masyarakat taman. Okey. Ini dia nak tunjukkan bahawa pentingnya penubuhan rakan taman ni kepada masyarakat sekeliling. Okey. Baik, cikgu harap kamu dapat tangkaplah apa dia respon yang sepatutnya diberikan oleh teenage terhadap persoalan yang diberikan oleh lelaki ini. Okey, kita ke muka surat yang ketiga iaitu di bawah tajuk Bank Rezeki Bergerak. Okey. Baik, Bank Rezeki Bergerak. Okey. Baik, kita tengok petikan ini dulu. Okey. Baik. Seperti tadi, cikgu akan bacakan petikan ini kepada kamu dan kamu boleh ikut bersama-sama. Boleh ikut bersama-sama. Okey. Baik. Okey. Okey, cikgu mulakan. Bank Rezeki Bergerak. Rakan Taman Seri Damai telah melancarkan program Bank Rezeki Bergerak di pekarangan Dewan Utama Taman Seri Damai.
Program Bank Rezeki Bergerak bertujuan untuk mengurangkan pembaziran bahan makanan dalam kalangan penduduk, pengusaha kedai runcit dan pasaraya. Di samping itu, program ini dapat meringankan bebanan golongan miskin, orang kurang upaya, penghuni rumah anak yatim, dan penghuni rumah orang tua. Program Bank Rezeki Bergerak mendapat sokongan seluruh penduduk Taman Seri Daman. Mereka turut memberikan sumbangan tenaga. Mereka juga aktif mengumpulkan dan mengkategorikan barangan keperluan harian untuk disalurkan kepada Bank Rezeki Bergerak. Makanan yang boleh disumbangkan ke dalam Bank Rezeki Bergerak ialah makanan kering dan makanan basah. Makanan itu termasuklah beras, biskut, telur, buah-buahan dan sayur-sayuran. Inisiatif murni ini juga mendapat kerjasama daripada agensi kerajaan iaitu Jabatan Kebajikan Masyarakat. Agensi swasta turut menyumbang. Program ini dapat dilaksanakan dengan jayanya kerana kesepakatan yang kukuh oleh semua pihak. Baik. Okey, ini selesai kita bacakan tentang petikan berkaitan dengan Bank Rezeki Bergerak. Okey. Jadi kalau kamu tengok tujuan dia ditubuhkan program Bank Rezeki Bergerak ni untuk mengurangkan pembaziran bahan makanan dalam kalangan penduduk, pengusaha kedai runcit dan pasaraya. Okey. Mungkin ada lebihan jadi tak nak berlaku pembaziran. Okey. Di samping itu, program ini dapat meringankan bebanan golongan miskin, orang kurang upaya, penghuni rumah anak yatim dan pengusaha rumah orang tua. Okey. Jadi selain tak nak bazirkan bahan makanan, dia juga dapat membantu meringankan beban orang yang miskin, orang kurang upaya, penghuni rumah anak yatim dan penghuni rumah orang tua, orang yang susah lah. Baik. Okey, kita selesai membaca petikan ini. Okey, kita nak tengok tentang jadual di bawah ni diberikan kepada kamu tentang maklumat tersurat dan juga respons. Okey. Maklumat tersurat ni ialah apa yang telah pun ada di dalam petikan. Okey, apa yang telah ada dalam petikan. Okey, dan apabila kamu baca, kamu dah pun faham maksud dia. Okey. Maksud dia. Okey, itu maklumat yang tersurat lah. Okey. Sekali kamu baca tu, kamu dah pun faham itu ialah maklumat yang tersurat. Okey. Manakala respons ni ialah kamu memberikan satu kefahaman lain, kepada orang. Okey. Untuk orang faham semula apa yang terdapat dalam maklumat tersurat tu lah. Okey. Baik. Okey, maklumat yang tersurat yang pertama ni iaitu program ini dapat meringankan bebanan golongan miskin, orang kurang upaya, penghuni rumah anak yatim dan penghuni rumah orang tua. Okey, baik. Ini telah pun dinyatakan kepada kita di dalam perenggan yang kedua ni, di dalam perenggan yang kedua ni. Okey, kalau kamu perhatikan dalam perenggan yang kedua ni, okey, kita dapat tengok program ini sampailah orang tua, kan? Okey, ini ialah maklumat yang tersurat lah. Okey, baik. Okey, ini yang pertama lah, maklumat yang tersurat yang pertama. Okey, manakala ini ialah maklumat yang tersurat yang kedua ni. Okey, diberikan kepada kamu kat sini ni. Okey, baik. Dan ada lagi beberapa maklumat yang tersurat yang kita perlu cari bersama-sama sekejap lagi. Okey, baik. Apakah itu respon? Cikgu cakap tadi, kita nak bagi lebih kefahaman terhadap maklumat tersurat ni. Okey, baik. Macam mana kita nak tulis
bagaimana kita nak hasilkan maklumat atau respon ini ya, respon yang perlu dibuat ialah respon yang kamu punya sendiri. Okey, mengikut kefahaman kamu. Okey. Baik. Okey, jika kita hendak menulis respon, okey, kita hendaklah menggunakan perkataan yang sinonim. Sinonim ini ialah perkataan yang sama maksud dengan perkataan dalam maklumat yang tersurat ni. Okey, maksudnya respon ini tak boleh lari maksudnya dengan maklumat yang tersurat. Okey, baik. Okay, contoh cikgu bacakan. Yang pertama ni, dia kata responnya ialah kita mestilah sentiasa membantu golongan miskin, orang kurang upaya, anak yatim dan orang tua bagi meringankan beban mereka. Okey, maksudnya sama. Okey, cuma dia olahkan menjadi ayat sendiri. Okey, contohnya ayat atau perkataan meringankan ni, okey, meringankan ni dia tukar jadi sentiasa membantu. Okey, jadi maksudnya sama. Okey, meringankan. Kenapa meringankan? Apakah yang sesuai dengan perkataan meringankan? Iaitu membantulah. Okey, baik. Itu untuk yang pertama lah. Okey, baik. Ini yang kedua. Mengkategorikan barangan keperluan harian untuk disalurkan kepada bank rezeki bergerak. Okey, itu ialah maklumat yang tersurat. Okey, maklumat yang berada dalam jadual ni. Okey, yang kedua. Okey, kita tengok. Okey, kita tengok. Cikgu dah pun tuliskan kepada kamu tentang maklumat tersurat dan juga respon. Okey, berdasarkan petikan Bank Rezeki Bergerak tadi. Okey. Baik. Contoh, kita ambil contoh yang kedua ni, okey, yang telah pun digariskan, diwarnakan dengan warna merah tadi. Ini yang pertama. Okey. Ini yang pertama. Okey. Mengkategorikan barangan keperluan harian untuk disalurkan kepada Bank Rezeki Bergerak. Ini adalah maklumat tersurat. Okey. Bagaimana kita nak menulis respon? Okey. Baik. Mengkategorikan ni sama dengan ataupun sinonim dengan perkataan mengasingkan. Okey. Jadi cikgu tukarkan mengkategorikan kepada mengasingkan. Mengasingkan apa? Barangan. Okey. Sama macam ni. Mengkategorikan barangan keperluan. Okey. Barangan keperluan harian yang disalurkan. Yang ini cikgu tulis mengasingkan barangan yang diterima. Okey, yang diterima. Okey, sama maksudlah dengan barangan keperluan harian yang untuk disalurkan ni. Okey, maksudnya yang diterima lah. Okey, jadi cikgu masukkan juga kenapakah kita mesti mengkategorikan dia. Okey, iaitu untuk memudahkan kerja pengagihan barangan kepada golongan yang memerlukan. Okey, jadi respon kita untuk maklumat tersurat yang kedua ialah kita hendaklah mengasingkan barangan yang diterima untuk memudahkan kerja pengagihan barangan kepada golongan yang memerlukan. Okey. Cikgu harap kamu fahamlah untuk yang kedua ni. Okey, untuk yang ketiga, kamu boleh tengok rujuk buku teks kamu masing-masing, buku surat yang keempat ni. Okey, dia ada tercatat dekat situ makanan yang boleh disumbangkan termasuklah beras, biskut, telur, buah-buahan dan juga sayur-sayuran. Okey, ini merupakan maklumat yang tersurat yang ketiga. Tak ada tanda yang berwarna merah pada petikan tersebut, tapi kita kena carilah. Okey, maklumat tersurat tu. Okey, apa yang kita cakap tadi, maklumat tersurat ni, maklumat yang kita tengok tu kita pun dah faham. Itu maksud dia. Okey. Jadi, cikgu ubahkan untuk memberi respon tu, cikgu ubahkan makanan yang disumbangkan itu, perkataan disumbangkan ini ialah kita tukarkan kepada memberikan bantuan. Memberikan bantuan. Okey. Bantuan apa? Kalau dekat sini maklumat tersurat ni bantuan beras, biskut, telur, buah-buahan dan juga sayur-sayuran. Okey, jadi cikgu buat macam ni. Memberikan bantuan
barangan seperti ini. Okey, seperti ini apa? Seperti inilah beras, biskut, telur, buah-buahan dan sayur-sayuran ni. Okey, dan cikgu masukkan kenapa, sebab apa kita mesti memberikan bantuan tersebut. Okey, kerana barangan ini merupakan makanan asas. Okey. Jadi ayat untuk respon ialah kita boleh memberikan bantuan barangan seperti ini kerana barangan ini merupakan makanan asas. Okey, dapat kita punya respon untuk yang ketiga. Okey, manakala maklumat tersurat yang keempat iaitu yang terakhir ialah program ini dapat dilaksanakan dengan jayanya kerana kesepakatan yang kukuh oleh semua pihak. Okey, baik. Jadi untuk respon, okey, kita haruslah memberikan okey, program ini dapat tak nampak gambar cikgu ada kat sini. Program ini dapat dilaksanakan dengan jayanya kerana kesepakatan yang kukuh oleh semua pihak. Okay, kita haruslah memberikan kerjasama untuk melancarkan program yang dirancangkan ataupun program yang dijalankan atau dilaksanakan. Okay. Dilaksanakan dah ada, jadi dijalankanlah, kita tukarkan pada program yang dijalankan. Okey, boleh? Baik. Jika harap kamu dapat sedikit sebanyak tentang maklumat tersurat dan juga maklumat ataupun dan juga respons. Okey, baik. Okey, baik. Untuk latihan kamu, okey, cikgu harap kamu dapat sediakan sebuah buku nota yang sekolah punya tu, yang kecil tu, yang bersaiz macam ni tu, yang kecil lah. Okay, bergaris 2 tu untuk kamu buat latihan ini. Okey, baik. Untuk latihan 1, berdasarkan situasi pada muka surat 2 buku teks kamu, berikan respon berdasarkan dialog yang telah kamu ujarkan. Okey. Baik, dialog yang kedua, situasi yang kedua antara yang lelaki Melayu, Cina dan India tadi, yang teenage tadi kan. Jadi okey, tuliskan dalam buku teks kamu apakah tujuan penubuhan rakan taman semula. Tujuan penubuhan rakan taman semula adalah untuk, okey, tolong jawab selengkapnya. Okey, tulis semula okey, selengkapnya apa yang cikgu salin, apa yang cikgu type ni. Okey, tulis semula ni ke dalam buku nota bahasa Melayu kamu. Tuliskan tajuk dia bahasa Melayu lah. Okey, tuliskan semula dan jawab selengkapnya. Itu yang pertama. Yang kedua, okey, untuk latihan yang kedua, rujuk petikan Bank Rezeki Bergerak pada muka surat yang ketiga tu. Okey. Jadi berdasarkan petikan Bank Rezeki Bergerak, rekodkan bacaan kamu dan hantarkan ke grup Telegram yang telah cikgu wujudkan. Okey, rekod maksudnya gunakan telefon, okey, kamu rekodkan kamu punya bacaan tu. Okey. Cikgu nak dengar kamu punya bacaan, sebutan lancar atau tak lancar, boleh atau tak boleh kamu membaca. Okey. Rekod daripada permulaan perenggan 1 hinggalah habis petikan tersebut. Okey, hantar ke grup Telegram. Okey. Baik. Jadi ada 2 tugasan. Itu yang pertama, salin soalan dan jawab selengkapnya soalan yang cikgu bagikan tadi, dan yang kedua ialah rekodkan bacaan dalam dan hantar ke grup Telegram sekolah, ke grup Telegram 5 Ibnu Haitam. Baik. Baik, sekian, terima kasih. Okey, sampai di sini saja kelas cikgu pada hari ini. Okey, pesan cikgu, jangan lupa siapkan kerja rumah yang cikgu berikan. Okey, baik, sampai di sini saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.